menginfakkan sebahagian daripada harta yang dia ada, diinfakkan kepada Islam dan diberikan kepada Rasulullah SAW. Juga terlepas sama dalam keboikotan ini ialah yang Hilal bin Umayyah dan Murarah bin Rabi'i Al-Wahidi tadi. Maknanya ketiga-tiga orang ni diterima taubat mereka. Jadi saudara-saudara yang dimuliakan Allah SWT, kita cuba cari apa pengajaran kita boleh ambil daripada kisah Ka'ab bin Malik. Kita dah habis. Ka'ab bin Malik, dia buat salah, okay, fine, dia terima. Dia bercakap benar, dia tak tipu Nabi, dan akhirnya dia didenda dengan denda yang sangat berat. Kita nampak macam senang, dia tak kena sit up, dia tak kena lari padang seorang, dia tak kena. Tapi dia tidak dapat bertemu dengan orang selama 50 hari. Bayangkan kita tak boleh cakap 50 hari. Siapa yang ada isteri dipisahkan tempat tidur. Mana tu? Jadi diterima taubatnya, dia sedekahkan harta dia. Apa pengajaran kita boleh ambil? Jadi yang pertama ialah, saudara-saudari dimuliakan Allah SWT, ini perkara yang sangat susah kita nak buat. Iaitulah kita cuba untuk bercakap benar dalam seluruh kehidupan kita. Satu perkara yang memang sangat-sangat susah. Lidah kita ni, Nabi SAW pernah menyebutkan, hanya kerana lidah. Nabi ada satu hadis yang panjang dalam hadis 40. Nabi SAW dia pegang lidah, kufa alaika hadha. Rasulullah SAW kata, lidah ni kau pegang, jaga lidah ni. Rasulullah pegang, jaga lidah kau. Terus sahabat-sahabat bertanya, dia kata, apa kena mengenai dengan lidah? Takilat ka ummuka, celaka mak kau. Ini maksud dia, kalau dalam hadis ni seolah-olah mencela sahabat tu. Rasulullah dah sebut, dia tanya lagi, takilat ka ummuka, maksud dia celakalah mak kau. Fahal yakubun nasu finnar ala wujuhihim aw ala manakhirihim illa hasaida alsinatihim. Berapa ramai manusia nanti di hari akhirat kelak yang akan dihumbankan hidung dan dahi mereka ke dalam neraka hanya kerana illa hasaida alsinatihim, hanya kerana lidah. Selain daripada kita suka mengumpat, selain daripada kita suka cakap belakang, selain daripada kita suka bercakap hal orang lain, di antara perkara yang kita selalu buat ialah kita susah nak bercakap benar. Perkara ni kita ingatkan banyak kali pun, memang kita kena ingatkan lagi. Jadi perkara yang kedua ialah Ka'ab bin Malik ialah seorang sahabat yang terawal mulut Islam. Dan perkara yang kita boleh ambil ialah belum lagi. Okey. Perkara yang kita boleh ambil ialah daripada peristiwa tersebut ialah seniority ataupun orang yang lama ataupun super senior ataupun super duper senior. Dia ada banyak istilah kan kalau kat sekolah ni. Super senior lagi, saya seorang tahu ke dekat sekolah saya dia pakai tu, super senior, super duper senior. Oh, lupa dah. Maksudnya orang yang paling lama, orang yang paling lama. Jadi maksudnya orang yang paling lama tidak menjamin apa-apa. Siapa yang dah dekat UIA ni dah final year, bukan satu jaminan untuk dia yang dia tak buat apa-apa salah ketika exam. Tak. Pengalaman itu bukan satu jaminan. Kita merujuk kepada kisah ni. Kita mungkin boleh merujuk kisah lain yang mengatakan sebenarnya memang orang yang banyak pengalaman, orang banyak makan garam, dia lagi banyak pengalaman. Tapi merujuk kepada kisah ni, seorang yang banyak pengalaman, yang ada seniority, bukanlah satu jaminan untuk tidak melakukan kesalahan. Kemudian perkara yang ketiga ialah membuangkan sikap bertangguh, seperti mana yang dilakukan oleh Ka'ab bin Malik. Ka'ab bin Malik ni menangguh-nangguhkan urusannya sehinggalah dia tertinggal daripada pergi berperang. Kemudian yang seterusnya, ketahanan iman bila mana ditawarkan suatu oleh musuh, dan kekentalan jiwa yang sangat kental, sangat-sangat diperlukan. Kemudian yang seterusnya, contoh ukhuwah ataupun contoh persahabatan yang ditunjukkan oleh sahabat-sahabat Rasulullah SAW pada ketika itu. Mereka taat kepada arahan Nabi, tak tegur. Tetapi bila diterima taubat tersebut, mereka beramai-ramai, berpusu-pusu, memang tak sabar-sabar berjumpa, mengucapkan tahniah, memeluk Ka'ab bin Malik dan dua orang lagi sahabat, mengucapkan tahniah kepada mereka atas penerimaan taubat Allah SWT terhadap mereka. Jadi saudara-saudara sekalian, dalam peristiwa ni sememangnya ada di antara orang-orang Islam yang benar-benar memang ada alasan tak pergi berperang.
Dan dinyatakan dalam Al-Quran, Allah SWT sebut laisa 'alal du'afa wala 'alal marda wala 'alal ladzina la yajiduna ma yunfiquna harajun idza nasahu lillahi wa rasulihi ma 'alal muhsinina min sabil wallahu ghafurur rahim. Dan bukanlah kepada orang-orang yang lemah, laisa 'alal du'afa. Maksudnya dalam peristiwa perang Tabuk 80 orang memang betul-betul ada orang yang tak larat. Wala 'alal marda, memang betul-betul ada orang yang tak sihat, yang sakit kaki ke sebagainya. Wala 'alal ladzina idza ma atauka litahmilahum. Dan ada di antara mereka ni yang tak ada kenderaan. Maksudnya mereka-mereka yang tak ada apa-apa nak diinfakkan, tak ada kenderaan. Apa ayat tadi? Laisa 'alal du'afa wala 'alal marda wala 'alal ladzina la yajiduna ma yunfiqun harajun idza nasahu lillahi wa rasulihi ma 'alal muhsinina min sabil. Dan tidak ada jalan untuk kita mencela orang-orang yang sememangnya membersihkan dirinya ke atas jalan yang benar. Jadi sememangnya ada di antara mereka-mereka ni yang diterima alasan-alasan mereka dengan alasan-alasan yang benar. Jadi nak cuba simpulkan, kalau siapa yang pernah baca 10 muasafat ataupun yang pernah melihat 10 ciri-ciri pribadi Muslim yang diletakkan oleh Hasan Al-Banna, yang mesti ada dalam diri setiap kita di dalam dewan, sama ada Muslimin ataupun Muslim. Anda cuma memetik satu saja. Satu saja. Sebenarnya kita dah habis. Satu sahaja daripada 10 ciri 10 muasafat pribadi Muslim yang harus ada dalam diri kita, iaitulah ciri yang keberapa nanti tak ingat, tapi satu ciri yang berbunyi munazzam fi syu'uni, iaitulah tersusun dari urusan. Saudara sekalian, kisah Ka'ab bin Malik berpunca daripada kecuaian dia menyusun urusan. Kita bukan memperhatikan sahabat, tapi ini adalah kecuaian dilakukan oleh Ka'ab bin Malik dalam dia menyusun urusan dia sebelum dia pergi berperang, sehingga menyebabkan dia terlambat. Dia tidak mempunyai alasan. Dia ada 2 ekor unta, orang lain tak ada unta pun. Orang lain berebut-berebut datang minta Rasulullah, Allah bagilah aku unta. Jalan jauh perang Tabuk ni, kalau tak naik unta yang tak boleh. Kita baca dengan slide. Dalam satu riwayat cerita, seekor unta bergila-gila naik 18 orang. Gila-gila naik 18 orang. Maksudnya semua naik jalan. Sebab kalau jalan sepanjang jalan, kita tak dapat bayangkan dalam keadaan yang panas. Jadi Ka'ab tak ada alasan. Kalau seandainya dia berjaya menyusun urusan dia, munazzam, 10 ciri sifat Muslim, cuba kita letakkan satu dalam diri kita, iaitulah kita menyusun urusan kehidupan kita dengan baik, mengaturnya dengan baik. Niscaya kita akan dapat melepasi segala kesusahan dan kita dapat melepasi segala ujian. Sebesar mana pun Allah timpakan urusan kehidupan kita, seandainya kita bijak menguruskan kehidupan kita, munazzam fi syu'uni, dalam urusan kita, tak ada apa yang kita tidak dapat selesaikan dalam urusan kehidupan kita. Dan Allah SWT tidak akan meletakkan sesuatu yang kita tak mampu untuk nak buat. Jadi rasa sehingga itu saja pengajaran yang kita, moga-moga kita sama-sama ambil. Dan saya juga perlukan kepada pengajaran tersebut. Jadi kita tengok tagline ni, itulah bergembiralah wahai akan hari yang lebih baik, yang paling baik sejak daripada ibumu melahirkanmu. Jadi kita ambil pengajaran daripada kisah Ka'ab bin Malik, dan jangan jadi seperti dia dalam side yang tak hidup. Banyak lagi contoh-contoh yang baik tentang Ka'ab bin Malik kita boleh ambil, kita sama-sama jadikan pengajaran. Yang baik kepada Allah SWT. Saya mohon maaf atas segala kekurangan, kelambatan pada hari ini, dan segala kesalahan sebut satu dan sebagainya. Yang baik kepada Allah SWT, yang lemah dan kurang sebut daripada diri saya sendiri sebagai seorang manusia biasa. Qul qawli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.